Usah dibiarkan anak cucu terus dihimpit kecelaruan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution mengesahkan bahawa penganjuran program Himpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT 2023 masih dalam siasatan. Saifuddin bersetuju ada kenyataan PAS yang mengatakan bahawa terima kasih polis faham layanan baik. Namun beliau mengingatkan bahawa ketika siasatan sedang berlangsung, tidak perlu untuk menjadi jurucakap polis. Sama ada kenyataan di pihak Parti Islam yang mengatakan bahawa terima kasih pihak polis faham layanan baik. Saya sebut bahawa ketika siasatan berlangsung, kita tak perlu jadi jurucakap polis dulu. Letak situ dulu. Ya, biar proses itu berjalan. Kalau ada sabit, kes dan sebagainya, biar kertas siasatan itu sampai ke Peguam Negara. Kalau tidak, dia akan tamat di situ. Jelasnya, beliau mengulas celahan ahli Parlimen Jerutung RSN Raya yang menyuarakan rasa terkejutnya bahawa Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Muhammad Isa berkata perarakan itu diadakan sempena satu acara. Sedangkan ia telah mencetuskan pelbagai persepsi dan polemik. Saya telah membangkitkan satu soalan dalam perbahasan itu berkenaan dengan satu perhimpunan yang dipanggil HIMPIT di Terengganu. Hari ini laporan-laporan polis telah dibuat. Hari ini saya terkejut apabila membaca laporan dalam portal berita mengatakan bahawa Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Muhammad Isa, menyatakan bahawa perkara itu telah disiasat dan perarakan itu adalah sesuatu yang diadakan sempena satu acara. Bagi saya, perarakan tersebut adalah perarakan yang telah mencetuskan macam-macam persepsi dan polemik. Sehingga kini, polis sudah memanggil 12 individu termasuk penganjur program dan merampas bahan perarakan bagi membantu siasatan. Jumaat minggu lalu, Dewan Pemuda PAS Terengganu menganjurkan program Himpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT 2023 di daerah Setiu yang dirasmikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Himpunan itu mencetuskan polemik apabila peserta berarak sambil menghunus pedang serta tombak tiruan dan juga replika pedang gergasi. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Research Datuk Rais Hussein dalam ulasannya berhubung HIMPIT 2023 diterbitkan Malaysia kini bertajuk Pempolitikan Islam secara sembrono, menegaskan bahawa Islam adalah agama yang menekankan kerendahan hati dalam diri semua penganutnya serta mementingkan keamanan dan kesejahteraan. Program yang tidak berakal berunsurkan jingoisma seperti HIMPIT 2023, Himpunan Parti Islam Terengganu yang dianjurkan oleh sebuah parti politik PAS dilihat seolah-olah telah merendahkan martabat parti politik tersebut sekaligus mendesak seseorang untuk bersuara bak kata pepatah berkatalah benar walaupun pahit, ujarnya. Menurut beliau, tindakan mengadakan perarakan itu tidak lebih daripada sebuah percubaan gila bagi menakutkan orang ramai. Dalam komuniti berbilang etnik, kelakuan sebegini perlu dihentikan serta-merta kerana ia boleh menggalakkan tingkah laku seperti alang berjawab tepuk berbalas. Amat jelas bahawa ini akan mencetuskan persengketaan antara kaum dan etnik, tegasnya. Datuk Rais menyarankan perlunya larangan penuh terhadap perbuatan tersebut kerana Islam menekankan kerendahan hati seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan baginda di Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah merestui perbuatan yang tidak beradab dan kasar, ujarnya. Beliau menegaskan Islam bukan agama atau kepercayaan yang mendesak semua orang bersikap tegas pada setiap masa. Katanya Islam tidak menghalang sambutan bulan Ramadan dilakukan dengan meriah, tetapi Islam menentang sebarang bentuk perbuatan yang mempunyai unsur-unsur seperti mak rempit, malah HIMPIT 2023 juga. Unsur durjana telah mula menjelmakan diri mereka di Malaysia. Jika HIMPIT 2023 yang penuh dengan kebencian dan menjijikkan itu menggambarkan pempolitikan kaum, golongan pelampau kaum Melayu yang tiada sebarang kaitan dengan ciri-ciri tradisi majoriti Melayu telah bermula dengan penuh kesungguhan. Mereka yang membantah sekerasnya penganjuran HIMPIT 2023 yang dianggap menjijikkan sewajarnya menuntut permohonan maaf daripada pihak penganjur dan jika tidak, Akta Hasutan 1948 boleh dan harus digunakan untuk mereka yang sering menggugat keharmonian antara kaum, tegas Dr. Rais. Apa itu jingoisme? Ia bukan patriotisme walaupun mungkin berasal daripada sifat ingin membina negara. Jingoisme ialah sikap wala
bersemak membuta tuli yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan atau kehebatan negara, bangsa atau kelompok sendiri dan menyokong dasar peperangan terhadap pihak lain sehingga melahirkan aliran fahaman yang boleh membawa kepada kezaliman. Sudah tentu pihak yang dizalimi itu kelompok yang tidak sama fikrah dengan gerombolan yang berfahaman jenggoisma. Perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kebebasan bersuara, namun ia bukan kebebasan mutlak untuk berbuat apa sahaja sehingga menjejaskan keamanan, keselamatan dan hubungan antara rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. Sementara itu, peruntukan Seksyen 3-1-A hingga Seksyen 3-1-F Akta Hasutan 1948 pula diwujudkan demi menjaga keamanan dan kestabilan negara daripada kecenderungan menghasut meliputi pelbagai keadaan termasuk membangkitkan perasaan benci terhadap mana-mana raja atau kerajaan, pentadbiran keadilan, menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat dan membangkitkan permusuhan antara kaum. Perlukah kerajaan menggunakan Akta Hasutan 1948 ini demi mengekang kecenderungan pihak tertentu untuk memecah belahkan masyarakat berbilang kaum di negara ini? Atau kita sekadar menyatakan kekesalan tanpa berbuat apa-apa kerana kita sudah jadi bacol? Jika kita rasa kasih kepada anak cucu kita, selamatkanlah mereka daripada terjerumus dalam jenggoisma yang penuh dengan kecelaruan dan akan menghuru-harakan negara. Buatlah pilihan damai dengan menolak gerombolan ini pada pilihan raya negeri akan datang.